KPM. Ya Allah, sedihnya. Apalah nak jadi dengan remaja zaman sekarang ni, ya Allah. Hai, ya Allah. Tak boleh fikir dah. Kenapa Syarika? Apa yang mengut-ungut ni? Ada masalah ke? Tak ada masalah, Ustazah. Tapi Ustazah, saya sedih sangat tengok isu semasa yang berlaku sekarang dekat Malaysia ni. Ramai sangat remaja-remaja terlibat dengan masalah sosial. Ya Allah, hai. Betul. Ustazah pun risau. Tengok berita kan, sana sini remaja, sikap remaja sekarang ni. Kan, kita ni sebagai umat Islam, kita seharusnya pandai nak menghalang godaan syaitan dan menjaga diri kita daripada terjerumus ke dalam perkara-perkara yang negatif seperti ini. Sebab kita tahu syaitan ni memang musuh manusia yang nyata. Ya. Ustazah, saya rasa macam sakit perut lah pula, Ustazah. Saya nak pergi qada hajat, Ustazah. Kebilain, Ustazah, boleh, Ustazah? Sila. Tapi Syafiqah jangan lupa baca doa sebelum masuk bilik air tu supaya kita dilindungi daripada gangguan syaitan. Baik, Ustazah, saya ingat tak? Mestilah ingat, Ustazah. Saya bacalah macam tu, Ustazah, ya? Nak tasmik ni. Boleh tu, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada gangguan syaitan jantan dan gangguan syaitan betina. Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah, dalam slot menengah rendah. Dan hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 dengan topik kita, Iblis dan Syaitan yang Durjana. Dan bersama kita pada saat ini, Ustazah kita, Ustazah Siti Rahmah Syahbudin daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceria hari ini, Ustazah? Saya sengaja pakai menyala-nyala sebab kita nak bahas tajuk yang sangat menggerunkan hari ini. Menggerunkan hari ini. Jadi Syafiqah, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Syafiqah sejuk je ya. Alhamdulillah, sejuk hari ini ya. Berlawanan. Ya. Dan hari ini bukan kita berdua sahaja, bahkan kita bersama dengan guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Zaimi Zainal Abidin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Prisin 181, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Apa khabar, Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Dan Ustazah, kita bukan bertiga, bahkan kita bersama dengan murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ustazah, boleh perkenalkan mereka? Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, yang di sebelah atas ialah yang belah kanan ialah anak murid Ustazah bernama Aqilah. Lambat sikit Aqilah. Okey, dan di sebelahnya, sebelah kiri Aqilah ialah Marisa. Lambat sikit Marisa. Okey, di bawah pula ialah dua orang lagi anak murid Ustazah, iaitu sebelah kanan ialah Murshidah. Lambat sikit Murshidah. Dan sebelah kiri Murshidah ialah Amiza. Amiza, itu dia murid-murid kita yang saya rasa ceria, Ustazah. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin gerun juga nak belajar tentang topik kita, Iblis dan Syaitan yang Durjana. Jadi saya serahkan kelas kita pada hari ini pada guru kita. Silakan. Okey, terima kasih Syafiqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi tadi Ustazah mulakan dengan lafaz
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Sebab sangat penting untuk kita mengucapkan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu kerana pada hari ini kita di slot menengah rendah mata pelajaran pendidikan Islam bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau Usrah bagi tajuk yang menggerunkan, iaitu iblis dan syaitan yang durjana. Yang sangat penting kita mengetahui tajuk ini kerana kita nak mengetahui dan berkenalan dengan musuh manusia yang nyata. Kenapa? Kita sama-sama saksikan. Jadi untuk segmen ini kita mengkaji sebenarnya peristiwa penderhakaan, permulaan penderhakaan iblis yang diambil daripada ayat 34 hingga ayat 37 surah Al-Baqarah. Okey. Untuk bacaan ayat 34 surah Al-Baqarah, untuk bidang Al-Quran ini, murid-murid semua, kita memang akan mengadakan pentaksiran formatif, PBD, untuk cara membaca. Jadi oleh sebab itu, Ustazah akan meminta setiap anak murid Ustazah yang berada di Google Meet untuk membaca setiap ayat yang dipaparkan. Okey. Siapa yang nak baca dulu? Okey, siapa nak baca terlebih dahulu? Boleh angkat tangan? Siapakah? Boleh buka mic? Ustazah pilih, Ustazah. Okey. Ustazah pilih Akila. Okey, Akila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Okey, sadaqallahul azim. Ada beberapa kesalahan tajwid di situ, Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi di mana huruf-huruf yang tiada mad, maka tidak boleh dibaca dengan panjang, Okey, terima kasih Akila. Akila bacakan Ustazah dia punya terjemahan Akila, maksud ayat 34 surah Al-Baqarah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah beri hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat malaikat iblis. Dia enggan dan takbur dan dia tergolong dalam kalangan orang kafir. Jadi daripada ayat 34 surah Al-Baqarah ini kita dapat lihat Allah bercerita kepada kita. Ini cerita ni berlaku di alam sebelum manusia semua ada, hanya Nabi Adam saja yang ada baru dicipta ketika itu. Dan ingatlah ketika kami, iaitu Allah berfirman kepada malaikat, memerintahkan pada malaikat, tunduklah. Tunduklah tu maksudnya bukan sujud menyembah, tapi untuk memberi hormat kepada ciptaan Allah yang baharu, iaitu pada Nabi Adam AS. Lalu mereka sekalian, iaitu mereka tu malaikat sekalian tunduk memberi hormat, melainkan siapa? Iblis. Sebab iblis juga disuruh tunduk hormat kepada ciptaan baharu Allah SWT, iaitu Nabi Adam, tapi iblis enggan. Kenapa iblis enggan? Kerana dia enggan dan takbur. Takbur ni sombong. Iblis sombong, tak nak menghormati, sebab dia rasa Nabi Adam tu lebih hina daripada dirinya. Jadi sebab itu iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam. Dan Allah menyatakan di sini bahawa dia, iaitu iblis, tergolong dalam kalangan orang kafir. Orang kafir tu orang yang enggan menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita pergi kepada ayat 35 surah Al-Baqarah. Okey, seterusnya siapa? Okey, siapa nak baca? Boleh angkat tangan? Okey. Akila sudah. Okey, Marisa. Silakan Marisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Sadaqallahul azim. Bacaan Marisa adalah lebih baiklah, Kita dengar hukum tajwidnya sangat betul dan bagus, Okey, maksud ayat 35 surah Al-Baqarah, Marisa?
Maksudnya ialah, dan kami berfirman, wahai Adam alaihissalam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah daripada makanan syurga apa-apa saja yang kamu berdua sukai sepuas-puasnya dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Jadi dalam ayat 35 surah Al-Baqarah ini Allah menyambung cerita tadi ya. Allah menyambung bercerita. Allah berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam alaihissalam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga. Best ni Syafiqah, tinggal dalam syurga ni kan. Bukan rumah banglo lagi ya, bukan kondo ya, tapi syurga. Dan makanlah. Bukan saja tinggal tapi disuruh makan daripada makanan syurga. Apa-apa sahaja yang kamu berdua sukai. Adam dan isteri baginda, apa yang Adam dan isteri baginda sukai boleh makan sepuas-puasnya dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Ada satu larangan dalam syurga itu yang tak boleh dibuat. Ada pokok yang tak boleh dihampiri oleh Nabi Adam alaihissalam dan isteri baginda. Dan jika kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim, ya, orang yang melampaui batas maksudnya ya. Okey, kita lihat ayat 36 surah Al-Baqarah. Siapa nak baca? Okey, siapa nak baca? Okey, Amiza. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sadaqallahul Azim. Bagus, cuma Ustazah nak tekankan sikit di kawasan yang ada idgham ini kena lebih panjang dua harakat ya. Mustaqarru wa mata'un ilahin ya. Okey, bacakan dia punya maksud Amiza. Setelah itu, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan daripada nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain. Dan bagi kamu, semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta manfaat kesenangan hingga suatu masa, iaitu mati. Ya, jadi tadi Nabi Adam AS dan isteri baginda berada dalam syurga, tapi setelah dihasut oleh syaitan untuk membuat larangan Allah yang berada dalam syurga itu, maka Nabi Adam AS dan isteri baginda pun diturunkan ke bumi dan mereka tidak dapat menikmati lagi nikmat yang mereka nikmati sebelum itu di syurga ya. Allah berfirman, turunlah kamu, sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain. Manusia ni nanti akan saling bermusuh-musuhan ya. Dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi. Dan Allah memang cipta planet bumi ni untuk manusia ya, serta manfaat kesenangan hingga suatu masa iaitu mati. Sepanjang kita hidup ni kita akan mendapat sebanyak mungkin nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Okey, kita pergi ayat yang terakhir, ayat 37 surah Al-Baqarah. Okey, Mursyida. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimati fataba kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Sadaqallahul Azim. Okey, sangat bagus. Ada betulkan tadi di mana kawasan yang sepatutnya dibaca dengan tajuk yang betul. Okey, maksud dia Mursyida? Maksudnya, kemudian Nabi Adam AS menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dialah Maha Pengampun, penerima taubat lagi Maha Pengasihani. Ya, jadi Nabi Adam AS setelah membuat larangan Allah SWT turun ke bumi sangat menyesal dan berzikir memohon ampun ya daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah pun menerima taubat Nabi Adam AS kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha Pengampun. Pengampun, penerima taubat maksudnya apapun kesalahan, dosa yang umat manusia lakukan, pasti Allah akan memberi pengampunan selagi pintu taubat belum tertutup ya. Okey, jadi hukum nun sakinah dan tanwin Ustazah nak highlightkan di sini, di mana yang warna turquoise ni adalah hukum izhar. Ya, maksudnya dibaca dengan jelas.
Tak dengung ya. Kemudian yang warna merah jambu ni adalah ikhfa hakiki, dengung bacaannya ya. Okey, kita pergi kepada sama juga yang warna turquoise ni adalah yang izhar. Kemudian yang warna kuning adalah idgham. Idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan waw. Manakala yang warna light ungu muda ni adalah hukum mim sakinah, iaitu izhar syafawi ya. Mim mati bertemu dengan lam dan mim mati bertemu dengan fa. Manakala untuk nun mati berjumpa dengan ra adalah idgham bila gunnah, dan tanwin berjumpa dengan fa ialah hukum ikhfa hakiki dibaca dengan dengung ya. Okey, tibalah masa untuk uji minda ya. Okey, nyatakan maksud bagi potongan kalimah ini. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Siapa nak jawab maksud dia? Okey. Okey, Aqilah. Silakan Aqilah. Maksud bagi potongan kalimah di atas ialah lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat malaikat iblis. Dia enggan dan takbur. Ya, fasajadu, tunduk iblis dan dia enggan dan takbur. Okey, soalan kedua. Nyatakan maksud bagi potongan kalimah ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Ya, Marisa. Marisa. Maksud bagi potongan kalimah di atas ialah janganlah kamu menghampiri pokok ini. Ya, janganlah kamu menghampiri pokok ini. Okey. Soalan ketiga. Nyatakan maksud bagi potongan kalimah wa qulna bi'tu ba'dukum li ba'din adu. Siapa nak bagi? Yes, Mursyidah. Mursyidah. Okey, boleh buka mic? Okey. Boleh sekali lagi tekan mic? Mursyidah tak dengar lah Saya saya. tak dengar suara. Ada. Okey. Okey. Buka mic. Okey, lagi sekali. Okay. Maksud kalimah berikut ialah sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain. Ya, manusia nanti akan bermusuh-musuhan ya. Okey, kemudian maksud fatalaqa adamu mir rabbihi kalimat. Ya, Amiza dengan lawak seorang tak boleh mengelak. Okey. Maksud bagi potongan kalimah di atas ialah kemudian Nabi Adam AS menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, iaitu kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya. Okey, alhamdulillah. Jadi Ustazah, berapa ganjaran Ustazah nak berikan kepada murid-murid kita? Okey, untuk segmen kali ini Ustazah nak bagi untuk Aqilah 4 bintang, untuk Marisa 5 bintang, Baik. untuk Mursyidah 4 bintang dan untuk Amiza 5 bintang. Alhamdulillah. Tahniah semuanya, dan hari ini kita dalam segmen kali ini kita belajar tentang ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah yang berkaitan dengan topik kita, iblis dan syaitan yang durjana. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi bersama dengan kami dalam Didik TV KPM slot menengah rendah, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 dengan topik kita iblis dan syaitan yang durjana. Ya, Jadi Ustazah, benar. untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Okey, untuk segmen kali ini kita nak menekankan tentang malaikat, iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Ada 3 makhluk kita nak kenal-kenal ni. Ya, Syafiqah, boleh Ustazah sambung Syafiqah? Silakan Ustazah. Ya, jadi untuk berkenalan dengan ketiga-tiga makhluk ini ada sebenarnya disebutkan ya. Ustazah tak nak sebut detail lah. Tapi apa yang kita nak sentuh tentang malaikat iblis Nabi Adam ni adalah apa yang diterangkan dan diceritakan oleh Allah SWT dalam ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah ini ya. Sebelum itu kita tengok dulu murid-murid semua penciptaan ketiga-tiga makhluk ini ya. Seperti mana Ustazah tahu, ramai juga kat luar sana anak murid Ustazah yang bijak-bijak sana semua tu, banyak yang dah tahu, tapi ada juga mungkin adik-adik yang kurang mengetahui ya. Okey, jadi malaikat ini dia diciptakan daripada cahaya ya.
Okey. Nabi Adam alaihissalam pula diciptakan daripada tanah. Manakala iblis diciptakan daripada api. Ya, kenapa ciptaannya berbeza? Ialah sebab makhluknya berbeza. Ya, tapi untuk pengetahuan, Nabi Adam alaihissalam saja yang benar-benar dicipta daripada tanah. Kita semua manusia memang bukan dicipta daripada tanah. Ya, kita telah mengambil benih daripada Nabi Adam alaihissalam, ya, melalui proses persenyawaan sperma dengan ovum, ya. Okey. Kita berkenalan dengan sifat malaikat yang diterangkan dalam ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah ini, ya. Jadi murid-murid semua, hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan perhambaan secara mutlak. Apa maksud perhambaan secara mutlak? Malaikat ni maksudnya tidak pernah ingkar, tidak pernah ingkar dan tidak pernah melanggar konsep perhambaan. Ya, tak pernah sedikit pun, ya, melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu malaikat akan melakukan segala arahan dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh apa saja. Allah suruh berzikir, malaikat berzikir. Allah suruh solat, malaikat solat. Allah suruh berdoa, malaikat berdoa. Allah suruh buat apa pun. Cabut nyawa si fulan, malaikat cabut, ya. Jam berapa? Contoh kan, Allah suruh malaikat Mikail untuk mencabut nyawa si fulan pada hari ini pukul 12, contoh kan. Dia memang pukul 12, dia bukan 12 1 minit, 12 2, tak, pukul 12 lah. Betapa taatnya, ya, perhambaan malaikat tadi, ya, segala arahan dan suruhan Allah. Kemudian malaikat ni juga tidak berani melanggar suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana salah satu faktornya kerana malaikat ini dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Berbeza dengan manusia, kita dicipta dengan nafsu dan keinginan. Tapi murid-murid semua, di situlah ujian kita. Dan kalau kita ni dapat melawan nafsu dan keinginan yang tidak baik itu, maka kedudukan manusia itu boleh lebih tinggi sebenarnya darjatnya daripada malaikat itu tadi, ya. Jadi jangan cakap patutlah bestlah malaikat. Jangan macam tu. Kita ni sepatutnya bersyukur sebab Allah dah kata kita ni ahsani taqwim. Kita sebenarnya sebaik-baik kejadian, ya, manusia ni. Okey, kemudian siapa mereka ni? Malaikat melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut akannya. Ya, jadi memang tak beranilah. Memang tak berani nak. Memang manusia ni memang teruklah sikit, ya. Kalau saya fikir kan, Syafiq kan, beraninya tak solat lah kan, beraninya bernipu, cakap bohong kan, berani padahal lemah. Malaikat, kalau kita buat kajian kan, baca kajian dalil tu, malaikat ni dikatakan ada yang, kalau malaikat Jibril tu ada 1000 pelepah dalam sayap kanan saja pun kan, tapi tak berani, ya, tak berani melanggar perintah Allah kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita pergi pula penderhakaan iblis. Iblis ni memang dia asal muasalnya memang dah jahat ke Ustazah? Tak. Inilah ni, mari kita kena tengok. Pada peringkat awal, maksud peringkat awal ni sebelum Nabi Adam diciptakan, ya. Perlakuan iblis menyerupai perlakuan malaikat. Iblis ni dia berusaha beribadat, ya, beribadat dengan banyaknya sehingga kedudukan iblis ni boleh setanding dengan kedudukan malaikat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So malaikat ni taat je kan. Jadi iblis ni dulu dia biasa-biasa je, dia jin yang biasa je, tapi dia nak sampai tahap dengan malaikat tu dia beribadat banyak, ya. Jadi dia memang kedudukan dia sebelum menderhaka ni, memang kedudukan iblis ni setaraf dengan malaikat, ya. Sentiasa patuh beribadat, ya, kepada Allah SWT. Namun, ada namun, ya, murid-murid, segala-galanya berubah apabila iblis enggan tunduk memberi hormat kepada Nabi Adam alaihissalam setelah diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi iblis ni dia rasa dia hebat sangat dah. Kan dia banyak dah beribadat, levelnya aku ni dari level rendah sampai level tinggi sebab aku beribadat, aku ni lebih hebat. Aku ni Allah dah
Allah dah letakkan aku di kedudukan yang tinggi. Lepas tu, aku ni dicipta daripada api. Apa yang membakar, yang hebat, kan? Lepas tu, kenapa pula Allah cipta Nabi Adam ni? Dia dah lah daripada tanah, kan? Tanah dengan api, tentu tanah ni levelnya lebih rendah. Itu pandangan iblis, ya. Bukan pandangan Ustazah. Ya, itu pandangan iblis, kan? Tanah Adam ni daripada tanah levelnya lebih rendah. Kenapa pula saya kena sujud pada Nabi Adam ni? Tak kena, betul lah. Kan, macam gitulah, ya, bahasa kita. Dan iblis pun enggan sujud. Dia mempertanyakan, kenapa saya kena sujud? Saya lebih mulia daripada Adam. Pandai ni lawan Allah. Ya. Jadi keingkarannya itu disebabkan oleh sifat sombong dan takbur. Pandai-pandai nak argue Allah punya arahan dan perintah, ya. Padahal itu adalah ujian sebenarnya, kan? Ujian pada iblis, ya. Iblis berbangga dengan asal kejadiannya yang dirasakannya lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi setelah itu Allah pun telah katakan tadi, iblis ni adalah golongan yang kafir. Maka Allah kata iblis akan berada di neraka sesampai hari kiamat. Jadi iblis pun memohon kepada Allah supaya Allah bagi peluang iblis ini menggoda, ya, menggoda keturunan Adam, anak Nabi Adam dan keturunannya, supaya sama-sama dapat menemankan iblis di dalam neraka. Jadi kita dah tahu ceritanya, jangan terpengaruh dengan hasutan iblis dan syaitan, ya. Okey, perintah dan larangan Allah SWT kepada Nabi Adam alaihissalam seperti mana yang kita dah baca tadi, dia punya maksud perintah Allah pada ketika itu adalah supaya Nabi Adam dan isteri baginda tinggal di dalam syurga untuk merasai segala kenikmatan syurga termasuk makanan dan minuman. Tetapi pada masa yang sama Allah juga melarang Nabi Adam dan isteri baginda menghampiri pohon larangan dan memakan buahnya. Okey, ya, dah faham? Jadi uji mindanya, isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul. Malaikat diciptakan daripada, paling senang dalam dunia, ya. Manakala iblis diciptakan daripada apa? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab dahulu? Okey, Amiza. Amiza, silakan. Malaikat diciptakan daripada cahaya, manakala iblis diciptakan daripada api. Ya, betul. Tahniah. 2 bintang saya bagi Amiza, ya. Bintang. Okey. Soalan seterusnya. Okey. Malaikat tidak melanggar suruhan Allah SWT kerana mereka dicipta. Mereka melaksanakan suruhan Allah kerana apa? Ya, siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey. Siapa? Cepat. Okey, Mursyidah. Okey. Malaikat tidak melanggar suruhan Allah SWT kerana mereka dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Betul. Mereka melaksanakan suruhan Allah SWT kerana takut akannya. Ya, betul. 2 bintang juga untuk Mursyidah. Kemudian soalan yang berikutnya. Setelah diperintahkan oleh Allah SWT, semua malaikat tunduk hormat. Kecuali siapa, mesti dah tahu keingkarannya itu disebabkan oleh sifat apa. Ya, siapa nak jawab? Okey. Mungkin? Okey, Marisa. Marisa, silakan. Setelah diperintahkan oleh Allah SWT, semua malaikat tunduk hormat kecuali iblis. Keingkarannya itu disebabkan oleh sifat sombong dan takabur. Ya, betul. Ya, 2 bintang juga untuk Marisa. Dan soalan terakhir. Berikut merupakan larangan Allah SWT kepada Nabi Adam AS dan isteri baginda semasa di syurga. Yang warna merah jambu ke? Menghampiri pohon kayangan dan memakan buahnya? Atau menghampiri pohon larangan dan memakan buahnya? Atau menghampiri pohon beracun dan memakan buahnya? Siapa nak jawab? Siapa tak jawab lagi? Akilah, kan? Akilah. Silakan Akilah. Jawapannya ialah menghampiri pohon larangan dan memakan buahnya. Ya, betul. Okey, 2 bintang untuk Akilah. Tahniah, semua murid-murid kita dapat jawab dengan sebaiknya. Jadi sekarang ni kita nak beri peluang untuk kita berehat seketika. Boleh? Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
KPM. Bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar berkenaan dengan iblis dan syaitan yang durjana di dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Silakan. Okey, untuk segmen kali ini kita akan lebih berkenalan dan membina benteng diri Syafiqah kerana iblis dan syaitan menyesatkan manusia. Kita akan tahu, tengok macam mana dia orang yang menyesatkan kita dan macam mana kita nak mengatasi godaan syaitan, iblis dan syaitan tersebut. Ya. Okey, boleh Ustazah sambung Syafiqah? Silakan Ustazah. Okey. Jadi, kita tengok iblis dan syaitan, ya. Iblis ialah jin. Jadi iblis ni sebenarnya dia daripada kalangan jin, ya. Jin yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan iblis ini menjadi pemimpin. Memang kepala penjahat lah. Ya. Pemimpin kepada syaitan dalam kalangan jin dan manusia. Jadi maksudnya siapa jin yang jahat, manusia yang jahat, itu disifatkan sebagai syaitan. Ya, pemimpin mereka ialah iblis. Iblis dan syaitan sentiasa berusaha menyesatkan manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam lagi. Jadi kalau memang itu pekerjaan mereka. Jadi jangan kita kata kenapalah ada iblis, kalau tak saya mesti jadi baik. Tak ada. Itu memang cubaan, dugaan, ujian yang Allah turunkan kepada kita manusia, nak tengok kita ni iman kita macam mana. Boleh tak kita tahan godaan dan hasutan iblis dan syaitan ini, ya murid-murid semua? Okey. Jadi cara syaitan menyesatkan manusia. Ustazah yakinlah ya, semua kita pernah merasai perkara-perkara ini. Ustazah pun tak terkecuali. Ya. Pertama sekali, menimbulkan rasa was-was dalam diri. Contohnya, Syafiqah pernah tak? Macam masa ambil wuduk tu atau masa solat, ini rakaat ke berapa ya? Ada juga ni. Kadang-kadang waktu menang solat tu ada gangguan. Itulah tu. Itu kerja makhluk ni lah. Kerja makhluk ni. Jadi, dan kita diajar macam mana untuk mengatasi perkara ini. Kalau kita was-was, kita pergi ke contoh dalam solat, was-was dalam solat tadi, kita pilih rakaat yang sebelumnya, rakaat yang paling sikit. Jadi untuk mengatasi kita punya was-was tadi. Ya. Okey, kemudian cara yang kedua, menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah SWT. Allah suruh solat, dia kata nanti-nantilah solat tu. Tak payahlah. Awak tu dah kaya, tak payah solat. Tak payahlah. Awak tu dah pandai, tak payah solat. Tak payahlah. Awak sibuk ni banyak kerja, tak payahlah solat tu, nanti kerja awak tak siap. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya bisikan-bisikan syaitanir rajim, ya. Kemudian cara yang ketiga, bukan sahaja supaya meninggalkan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang pekerjaan iblis dan syaitan lah ni. Dia benda baik tadi dia larang buat. Yang benda tak baik ni dia suruh buat. Dia suruh minum arak, dia suruh berjudi, dia bagi seronok. Dia suruh bersifat malas. Kan? Ini banyaklah ni penyakit-penyakit ni kan. Malas. Dia suruh manusia ni bersifat malas supaya manusia ni tidak melakukan kebaikan. Supaya manusia ni dipenuhi dengan dosa. Itulah tujuan iblis dan syaitan ni. Mereka menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah SWT. Sebab dia nak akaun dosa manusia tu banyak, supaya nanti apabila manusia itu meninggal dunia, dia akan ditempatkan di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik, ya. Okey, cara yang keempat, ini pula ni macam-macam segi ya Syafiqah. Syaitan ni menyesatkan manusia. Ada pula ni dah baik dah, beramal, berjaya beramal, tetapi menimbulkan perasaan riak apabila beramal pula. Nak buat qiyamul lail, buat streaming. Streaming qiyamul lail tu kan. Lepas tu tiba-tiba je kan, penatlah qiyamul lail semalam. Orang tak tanya pun. Kan riak.
apabila beramal. Ini juga adalah cara-cara ya syaitan nak menyesatkan manusia tu. Jadi kalaulah ya kita ni semua dah berjaya beramal, kita selalu sandarkan benda tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kehebatan yang kita buat? Ya, kita memang hebat. Allah memang tahu kita hebat. Tapi sebenarnya kita hebat tu bukan sebab kita. Kita hebat tu sebab Allah izinkan dia berlaku begitu. Ya, jadi kita kena sandarkan semua benda kebaikan yang kita buat ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelak daripada riya ni tadi. Ya, okey. Kemudian menggalakkan amalan sesat. Sebab itulah menggalakkan amalan sesat ni, contohnya berlebihan dalam beribadat kan. Orang puasa daripada subuh sampai maghrib, dia subuh sampai isyak. Lama tu. Kan tak nak berkira dengan Allah. Kan macam-macam ajaran sesat kan, sampai adalah kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan kerak bumi, semua ada. Kan dia menggalakkan, dia merasakan apa yang benda tu, ajaran tu betul dan dia boleh terima. Boleh menerima. Jadi itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Betul. Ya. Okey. Dia ada 5 cara syaitan menyesatkan manusia. Jadi ajaran Islam pula, kita memang 3 yang utama berdasarkan ayat ini untuk mentaati perintah Allah SWT, meninggalkan larangan Allah SWT dan berusaha menghindari godaan dan gangguan syaitan. Untuk menghindari godaan dan gangguan syaitan ini diibaratkan seperti, cara kita ni mestilah lengkap seperti sebatang pohon. Analogi dia sebatang pohon. Macam mana dengan sebatang pohon ni Ustazah? Pertama sekali, akar. Kita tengok daripada bawah. Kerana apa? Tanpa akar boleh tak pokok dia berdiri, Syafiqah? Tak boleh Ustazah. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Ya, sebab akar ni adalah pasak ya untuk menegakkan pokok ini. Jadi kita ni murid-murid semua, macam mana kita nak membina benteng untuk daripada kita dapat menghalang hasutan syaitan ni? Akidah kita kena kuat. Keimanan kita kepada Allah kena kuat. Tidak mempersoalkan perintah Allah. Tidak mempersoalkan larangan Allah. Kenapalah tak boleh minum arak? Tak payahlah nak tanya-tanya macam tu kan. Allah dan awak pun sebenarnya tahu keburukan minum arak tadi. Ya, betapa banyaknya keburukan yang berlaku apabila seorang itu minum arak. Jadi akar iaitu akidah manusia itu, seorang Islam itu terutamanya kena kuat. Kerana tanpa akidah yang kuat, maka itulah dia mudah goyah. Dia kena hasut sikit terpengaruh, kena hasut sikit terpengaruh ya. Okey, lepas tu selain akar saja tak cukup ya murid-murid semua. Dia kena dari akar yang kuat, maka akan menumbuhkan batang pokok yang kuat. Tapi batang ini diibaratkan sebagai ibadah wajib. Ibadah wajib kita kena buat, sempurnakan semua ibadah wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Barulah batang keimanan kita, batang benteng pertahanan kita kuat daripada godaan syaitan. Jadi boleh kita tepis ya. Setiap kali hasutan syaitan datang boleh kita tepis sekiranya kita menyempurnakan ibadah wajib. Kemudian tidak cukup di situ murid-murid semua, kita kena juga membanyakkan lagi. Kita nak bina benteng yang berlapis-lapis kubur dia ni, kena dahan dia kena ada, kena banyak dahan dia. Dahan dia terdiri daripada ibadah-ibadah sunat. Janganlah kedekut buat ibadah sunat, kerana sesungguhnya ibadah sunat itulah yang membezakan kedudukan kita Muslim antara kita dengan Muslim yang lain ya. Kemudian selain daripada ibadah sunat, jangan lupa anak-anak hiasi kepribadian kita dengan akhlak yang karimah, akhlakul karimah, akhlak yang mulia sebagai buah. Ya, tak guna banyak amal ibadat kalau tidak berakhlak. Semua itu akan membawa kepada kesia-siaan. Sebab maksudnya kalau tak ada akhlak, riak tadi itulah. Dah beramal dah bagus dah, tapi rosak amalan kita kerana kita tidak berakhlak. Nauzubillah min zalik ya. Okey, jadi akidah tadi kita kenalah memperkuat akidah kepada Allah SWT. Caranya dengan memupuk, mendidik jiwa kita untuk beriman dengan rukun iman. Ada 6 ya. Okey, ibadah wajib pula menyempurnakan semua ibadah wajib, contohnya solat, puasa, zakat dan haji. Ibadah sunat memperbanyak ya, kena memperbanyak ni. Satu hari mesti ada buat ibadah sunat. Jangan tak buat. Jangan kata mentang-mentang dia sunat boleh tak buat
Ya. Jadi bukan begitu. Sunat ni kalau buat baik, kalau tak buat tak baik. Jadi kena buat, ya. Contohnya solat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, bersedekah dan berzikir. Kemudian buah untuk benteng keimanan kita hendaklah dihiasi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mahmudah. Contohnya macam mana kita boleh mulakan sesuatu perbuatan dengan isti'adzah, iaitu auzubillahi minasyaitanirrajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa-doa, banyak doa-doa kan, macam Syafiqah tadi pun baca doa sebelum masuk tandas kan. Okey, kita pergi kepada uji minda. Isi kita 4-0 berikut dengan jawapan yang betul. Iblis ialah apa terhadap perintah Allah SWT untuk apa? Okay, siapa nak jawab dahulu? Okey. Marisa. Silakan Marisa. Iblis ialah jin yang ingkar terhadap perintah Allah SWT untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Ya, betul. Ya, jadi iblis ni ialah kalangan jin. Okey, soalan yang kedua. Okay, siapa? Jelaskan 2 cara syaitan menyesatkan manusia. Siapa nak jawab? Sebutkan 2 cara, yes. Amiza. Cara syaitan menyesatkan manusia, yang pertama menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Yang kedua menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah SWT. Ya, mana-manalah antara 5 tadi tu ya, boleh dijadikan jawapan. Okey. Kemudian isi lagi tempat kosong. Cara menghindari syaitan boleh diibaratkan seperti sebatang pokok yang berbuah, iaitu akarnya akidah, ibadah wajib sebagai apa, dahannya apa, serta buahnya akhlak. Ya, siapa? Nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Murshidah. Cara menghindari syaitan boleh diibaratkan seperti sebatang pokok yang berbuah, iaitu akarnya akidah, ibadah wajib sebagai batang, dan dahannya sebagai ibadah sunat, serta buahnya akhlak. Ya, betul. Kemudian soalan yang terakhir. Nyatakan 2 contoh ibadah sunat yang boleh dilakukan agar dapat menjadi benteng diri daripada godaan syaitan. Ya, Akilah tak jawab lagi ya. Okey. Solat sunat dan juga membaca Al-Quran. Ya, betul. Jangan cakap solat fardu ya. Salah jawapan tu. Okey. Alhamdulillah. Ganjaran untuk murid-murid kita, Ustazah. Oh, ya Allah. Terlupa pula ustazahnya. Okey, setiap murid ustazah berikan 2 bintang. Okey, Alhamdulillah. Itu 2 bintang dan juga 1 juga ilmu untuk kita membentengkan diri kita daripada hasutan dan dogaan syaitan. Jadi sekarang ini kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 1 dengan topik kita Iblis dan Syaitan yang durjana. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi sekarang Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Persilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Untuk segmen yang keempat, kita nak mempelajari pengajaran ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah. Apa sebenarnya yang kita boleh ambil dan amalkan dalam kehidupan kita daripada ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah. Tadi kita dah bincang macam-macam kan, kita dah berkenalan dengan iblis, siapakah iblis, ya, kita dah tengok ketaatan malaikat, kita tengok apa yang iblis dah buat pada Nabi Adam AS dan isteri baginda, ya. Jadi inilah dia pengajaran dia. Yang pertama sekali ialah kita hendaklah mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa bantahan. Jadi dia murid-murid dia macam inilah. Memang malaikat ni boleh taat sebab malaikat tidak diciptakan nafsu dan keinginan. Tapi bukan bermakna manusia tidak boleh taat seperti malaikat. Ya, kita boleh mencontohi akhlak para nabi, ya, kesungguhan para nabi dan rasul beribadat. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, kalau kita nak kata nabi itu maksum, kan? Tapi sahabat Rasulullah tak maksum, ya. Tapi mereka ada sehingga ada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bukti bahawa kita ni manusia, kita juga boleh melakukan ketaatan setara dengan ketaatan malaikat. Dan jangan lupa cerita iblis tadi kan, Syafiqah kan. Ya, Iblis ni boleh beribadat sehingga menyamai level malaikat. Sedangkan iblis boleh, apatah lagi kita manusia, ya. Ahsan takwim, sebaik-baik kejadian, maka memang boleh sesangat-sangatnya, ya. Jadi kita jangan suka-suka nak melanggar perintah Allah, dan janganlah jangan suka-suka kena tanam yang kita ni lebih mulia daripada iblis dan syaitan. Jadi jangan mudah terhasut. Ini terhasut sikit, lambatlah solat, baik. Macam tu kan. Kenalah kuat, ya. Okey, pengajaran kedua, kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takbur, kerana sifat ini merugikan diri. Ustazah cakap dengan anak murid Ustazah, orang yang sombong dan takbur ni, dia pun tak suka dengan orang yang sombong dan takbur. Ya, dia tak ada persatuan sombong sedunia, tak ada, ya. Jadi orang yang sombong ni, dia pun tak suka dengan orang yang sombong. Jadi sebenarnya sifat sombong ni adalah sifat yang tak payah buat lah. Sebab apa? Lagi satu, murid-murid semua, kita ni tak layak. Kita tak layak untuk sombong dan takbur, sebab kita ni hanyalah insan, hamba Allah yang lemah. Apa yang berlaku, kehebatan kita dapat ni semuanya adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangankan hebat nak melaksanakan apa-apa, nak berjaya dalam pelajaran dan kerjaya, nak mengangkat jari pun kalau Allah tak izinkan, kita takkan mampu untuk membuatnya, ya. Okey, pengajaran yang ketiga, kita hendaklah mengelakkan diri daripada mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Tadi kita dah belajar kan, kita dah tahu bagaimana cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Jadi kita bina pagar. Macam contohlah rumah kita kan. Kalau kita mampu bina pagar, nak bina pagar tak kat rumah kita, Syafiqah? Mesti. Supaya tak ada pencuri masuk kan. Kalau dah malam-malam buka pintu, masuklah. Macam gitu kan. Jadi sama juga. Kita jangan bagi laluan, jangan bagi ruang untuk syaitan tu boleh menggoda kita, menghasut kita. Sebab apa? Dia tu memang musuh manusia yang nyata. Aduwwum mubin, ya. Inna syaitana aduwwum mubin. Memang Allah dah gizat dalam Al-Quran. Dah clarify dalam Al-Quran yang syaitan itu musuh manusia yang nyata. Jadi kita dah tahu dah tadi cara-cara macam mana nak menghalang hasutan syaitan. Kita kena amalkan dalam kehidupan kita. Kemudian pengajaran yang keempat, kita hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila melakukan dosa, kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Jadi memang tidak dinafikan, kita ni, Ustazah yakin tak ada penjahat kata saya berazam untuk jadi penjahat. Ya, Ustazah yakin semua orang memang rasa nak baik, ya, nak jadi baik. Tapi yalah, kita ni lemah kan. Kita pun memang hasutan syaitan tu, dia punya SOP tu memang sangat kuat. Ya, dia punya SOP tu, murid-murid semua, selagi kita tak sesat, dia tak berhenti. Punyalah tekun dia tu, ya, menghasut manusia. Kita pun tekun juga, kena tekun juga. Jadi kalau kita dah tergelincir berbuat dosa, maka kita hendaklah segera bertaubat. Contoh sunnah Rasulullah SAW yang Nabi itu maksum, tetapi pada setiap hari Nabi sekurang-kurangnya beristighfar sebanyak 100 kali, bukan sedikit. Jadi kita ni yang selalu buat dosa ni sepatutnya kena beristighfar lebih banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Selalu minta maaf kepada manusia dan sering bertaubat. Jangan rasa diri tu baik sangat. Jangan, sebab kita ni memang manusia yang selalu melakukan dosa, ya. Okey, sebelum tu kalau Ustazah nak bertanya kepada seorang anak murid Ustazah tentang pengalaman mereka bermujahadah melawan hawa nafsu, boleh ke? Boleh, Ustazah, boleh. Boleh, kita dengar ya? cerita. Okey, Ustazah nak mintalah salah seorang daripada anak murid Ustazah kat Google Meet untuk berkongsi mungkin pengalaman anak-anak murid semasa ada mungkin, ya, pengalaman bermujahadah melawan hawa nafsu tu. Nafsu syaitan, godaan syaitan tu. Ya. Boleh seorang berkongsi? Okey, Marisa. Contohnya, cara saya bermujahadah daripada iblis dan syaitan adalah saya sentiasa mengamalkan ibadat sunat. Contohnya, solat sunat sebelum dan selepas solat fardu, puasa sunat, membaca Al-Quran dan bersedekah.
Masya Allah, lengkap betul anak murid saya ni. Hey, malu Ustazah dia ya kalau tak buat. Jadi kena berjuang bersama-sama dengan anak-anak murid ya. Okey, so kita pergi segmen uji minda. Terangkan dua pengajaran ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah yang anda pelajari. Okey. Ya, siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Nanti. Okey, Ya, Marshidah. Dua pengajaran yang saya dapat daripada ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah ni, saya dapat kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takbur. Lepas tu kita perlulah segera bertaubat apabila melakukan kesalahan. Ya, Masya Allah. Ya, melakukan dosa kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Okey, soalan yang kedua. Berdasarkan pengalaman kehidupan anda, cadangkan cara anda menghindari sifat takbur dan sombong. Okey, baik. Siapa nak berkongsi? Siapa nak kongsi? Okey, silakan. Akilah. Cara saya untuk menghindari sifat takbur dan sombong ni dengan cara saya solat sunat duha ataupun saya akan baca Al-Quran. Okey, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Itu dia jawapan yang diberikan oleh murid-murid kita berkaitan dengan soalan yang diberikan. Jadi Ustazah, mungkin ada sedikit rumusan ringkas untuk topik kita pada hari ini. Okey, rumusan untuk topik kita pada hari ini, Ustazah harapkan setelah ini murid-murid boleh membaca ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajuk serta memahami, ya, menyatakan terjemahan ayat supaya memahami dan mendalami lagi maksud dia supaya kita ni menahan diri supaya tidak terjebak dengan hasutan syaitan, ya, dan menjelaskan ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis, menerangkan perintah dan larangan Allah SWT kepada Nabi Adam AS dan isterinya dalam ayat 34 hingga 37 surah Al-Baqarah. Kemudian Ustazah harapkan murid-murid dapat menghuraikan cara-cara syaitan menyesatkan manusia serta cara-cara menghindari godaan syaitan untuk diri sendiri dan juga mengajarkan rakan-rakan yang lain. Kemudian menghuraikan pengajaran ayat dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan seharian. Baik, itu dia rumusan daripada guru kita. Dan Ustazah, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan buat murid-murid kita yang sangat-sangat hebat pada hari ini? Alhamdulillah, untuk pentaksiran keseluruhan hari ini daripada skala 10 Ustazah nak bagi 8. Oh, Masya Allah. Okey, tahniah semua ya. Semua hebat-hebat, subhanallah. Jadi Ustazah, kalau contoh murid-murid kita ni nak cari sumber rujukan, bagaimana Ustazah? Ya, murid-murid semua boleh mendapatkan bahan-bahan rujukan pembelajaran pada hari ini dalam Pelantar 5 KPM. Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih Syafiqah. Sama-sama. Terima kasih juga kepada semua murid-murid di dalam atas talian dan juga yang menonton kami di seluruh Malaysia. Terima kasih juga pada guru jurubahasa isyarat kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa di lain hari. Ingat satu perkara, manjada wajada. Saya Syafiqah Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.